walimah dan murid-murid CPUJ. Hari ini saya ingin menyampaikan tazkirah ringkas. Tapi sebelum saya beritahu tajuk, saya nak tanya, esok adalah hari apa? Jumaat. Betul, esok adalah hari Jumaat. Pada hari Jumaat, kita semua dinasihatkan untuk memperbanyakkan amalan sunnah dan ibadat. Tapi kenapa Islam melebihkan hari Jumaat berbanding hari-hari yang lain? Oleh itu, tajuk saya pada hari ini adalah keistimewaan hari Jumaat. Keistimewaan hari Jumaat yang pertama ialah ia merupakan penghulu segala hari. Ia merupakan hari yang teramat istimewa kerana Islam meletakkan hari Jumaat sebagai ketua dan ganjarannya lebih banyak berbanding dengan hari-hari yang lain. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ada menyebutkan Jumaat dinamakan sebagai Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari, dan itu bermaksud sebaik-baik hari. Keistimewaan hari Jumaat yang kedua ialah ia merupakan hari bagi kaum muslimin. Ia adalah hari yang umat Nabi Muhammad SAW berkumpul dalam masjid dan menunaikan solat Jumaat dan mendengar dua khutbah sebelumnya. Yang ketiga, hari Jumaat ialah hari mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama pada dua waktu terbaik, iaitu di antara satu, imam duduk di atas mimbar sehingga solat Jumaat selesai, dan kedua, pada akhir waktu asar. Keistimewaan hari Jumaat yang keempat adalah ia merupakan hari meraih pahala. Orang yang hadir dan menunaikan kewajipannya untuk solat Jumaat akan mendapat pahala untuk setiap langkahnya ke masjid, setara dengan pahala ibadah 1 tahun solat dan puasa. Keistimewaan hari Jumaat kelima ialah meninggal pada hari Jumaat ada penanda husnul khotimah, iaitu dibebaskan daripada fitnah atau azab kubur. Diriwayatkan oleh Ibnu Amr bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap Muslim yang mati pada siang hari Jumaat atau malamnya, nescaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Dan yang keenam adalah hari Jumaat merupakan hari berlakunya kiamat. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW ada menyebut bahawa hari yang dijanjikan ialah hari kiamat, hari yang disaksikan ialah hari Arafah, dan hari yang menyaksikannya ialah hari Jumaat. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada mana-mana hari yang lebih mulia dan afdal daripada hari Jumaat. Kesimpulannya, hari Jumaat merupakan hari yang agung sebabkan ia mempunyai banyak kelebihan, keistimewaan dan kemuliaan berbanding hari-hari yang lain. Marilah kita mengambil iktibar dan memperbanyakkan melakukan ibadah, selawat ke atas Nabi dan amalan sunnah pada hari yang mulia esok, pada hari Jumaat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada pelajar dan guru-guru sekalian, hari ini saya, Mazid Bidilmi, akan membentangkan tazkirah yang dia cepat tentang amalan yang dibawa selepas ini. Dari Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang manusia mati, putuslah tulisan pahala amalan setakat itu kecuali 3 perkara yang dalam berlanjutkan tulisan pahalanya, iaitu sedekah jariah atau ilmu memberi kepada yang faedah orang lain atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Sedekah jariah
Sedekah jariah mempunyai banyak contoh seperti mewakafkan sebuah kebun bersama hasil tanamannya untuk kebajikan umum, atau mewakafkan sebidang tanah untuk menjadi tapak masjid, surau, rumah dan anak yatim, madrasah, sekolah dan sebagainya. Ini boleh ditunjuk apabila Nabi Muhammad SAW berhijrah secara sulit dan memberi semua sokongan dan bantuan kepada umatnya ketika berhijrah secara sulit. Ia mendirikan atau berharap oleh kadarnya untuk mendirikan masjid, surau, rumah anak yatim, madrasah, sekolah dan sebagainya. Ia juga boleh mendirikan rumah wakaf untuk kaum kerabat sahaja atau umum untuk orang-orang miskin yang memerlukan tempat berteduh atau untuk disewa, dan hasilnya dikhairatkan untuk kebajikan umum. Ia juga boleh mendirikan rumah musafir, panah untuk persinggahan orang-orang musafir yang memerlukannya, dan lain-lain juga yang termasuk dalam amalan yang diridai Allah, seperti mendirikan hospital dan untuk panah, mencetak Al-Quran dan kitab-kitab Islam, serta buku-buku pengetahuan yang berguna dan sebagainya. Amalan wakaf dalam Islam ini telah bermula semenjak zaman Rasulullah SAW dan telah berkembang di negara-negara Islam hingga hari ini, dan seterusnya malah ada yang datang membentuk kementerian wakaf di negara-negara asli. Selagi harta benda yang diwakafkan itu masih hidup dan dinikmati faedahnya oleh umum, maka tuan punya harta itu akan mendapat pahalanya berterusan semasa ia hidup dan sesudahnya mati. Kedua adalah ilmu yang berguna atau bermanfaat kepada orang lain. Yang tersebut dalam hadis ialah ilmu yang berhubung dengan agama Islam secara khusus dan juga yang berhubung dengan kemajuan di dunia secara umum, sama ada melalui syarahnya kepada murid-muridnya dan orang ramai, atau melalui kitab dan buku-buku karangannya. Selagi ilmu diajarkan atau kitab-kitab dan buku karangan masih wujud dan dinikmati faedahnya oleh umum, maka ia akan menjadi pahalanya berterusan semasa ia hidup dan sesudah ia mati. Ketiga adalah anaknya yang soleh berdoa untuknya. Doa anak kepada ibu bapanya, sama ada anak itu orang yang soleh atau sebaliknya, adalah baik dan berguna. Tetapi doa anak yang soleh lebih diharapkan makbulnya. Sebab itulah Rasulullah SAW menarik perhatian tentang kelebihan anak yang soleh dalam hadisnya. Ini supaya ibu bapa mendidik anak-anak masing-masing dengan sebaik-baiknya, sehingga anak itu menjadi orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Serentak dengan itu, kedua ibu bapa akan mendapat rahmat disebabkan usahanya mendidik anak-anaknya, dan sebaik-baiknya dan mendapat rahmat pula disebabkan dengan anak. Ini dapat pengajaran bahawa kita sebagai umat Islam patutlah menjaga kita punya ibadat dan sebagainya untuk kita punya pahala kesyukuran. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin memberikan tazkirah pendek yang bertajuk berbakti kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa ini adalah dua insan yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Mereka mencurahkan kasih sayang kepada kita sejak berada di dalam kandungan ibu kita sampailah sekarang. Mereka jugalah yang mendidik kita untuk menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara dan masyarakat. Ini menunjukkan bahawa betapa besarnya pengorbanan mereka kepada kita. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sekalipun apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat dan juga jiran tetangga yang jauh, dan orang-orang dan rakyat sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah telah memerintahkan semua umat manusia untuk berbakti kepada ibu bapa. Jadi pada sekarang ini saya akan menyebutkan cara-cara, saya akan memberi tips cara-cara nak berbakti kepada ibu bapa.
Yang pertama, kita perlu memberi kasih sayang kepada mereka. Macam yang seperti yang saya kata tadi, mereka mencurahkan kasih sayang kepada kita sejak kita berada dalam kandungan. Sekarang kita membalas kepada mereka dengan memberi kasih sayang kita yang ikhlas kepada ibu bapa kita. Yang kedua, kita perlu memenuhi permintaan ibu bapa kita. Mereka meminta permintaan kepada kita dari segi fizikal dan mental. Dari contoh mudah bagi segi fizikal adalah mereka minta kita untuk mengemas rumah, contohnya sapu-sampah, mop lantai. Dari segi mental pula, mereka ingin kita belajar bersungguh-sungguh dan melanjutkan pelajaran kita ke peringkat yang lebih tinggi. Anak-anak zaman sekarang ini, mereka fikirkan bahawa ibu bapa tidak memberikan kebebasan kepada mereka. Tapi kita kena fikir dari sudut yang positif bahawa mereka melakukan ini adalah untuk kebaikan kita di masa hadapan. Yang ketiga, kita perlu bertutur dengan lembut kepada ibu bapa kita. Contoh macam kalau kita minta tolong, minta apa daripada ibu bapa kita kena cakap dengan lembut, jangan cakap kasar-kasar. Sebab itu akan membukakan hati mereka. Allah melarang kita untuk bertutur kasar kepada ibu bapa kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah kamu buat baik kepada ibu bapa jika salah seorang atau keduanya sekali sampai kepada umur tua dan dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka perkataan kasar sekalipun dengan perkataan. Dan janganlah engkau menegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang bersopan santun. Dan yang keempat, yang terakhir, kita perlulah mendoakan ibu bapa kita. Kita perlu mendoakan ibu bapa kita. Kita belajar doa ibu bapa ni sejak kita daripada kecil oleh guru-guru. Mereka mengajar kita supaya kita ikut. Kita boleh baca doa ibu bapa ni sama ada lepas solat ataupun melakukan aktiviti seharian. Rezeki seorang anak tidak akan tertutup selagi tidak meninggalkan doa ibu bapa. Hadis Rasulullah SAW, tidak akan terputus rezeki seorang anak selagi dia tidak meninggalkan doa kepada orang tuanya dalam sehari. Maka kesimpulannya, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa kita seperti mana mereka berbakti kepada kita sebab kita kecil di dalam kandungan ibu. Sebelum saya menamatkan tazkirah saya pada hari ini, marilah kita sama-sama tanda tangan dan berdoa untuk kedua ibu bapa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa syuhadana warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Engkau ampunilah dosa dan dosa kedua ibu bapaku dan kasihilah mereka sebagaimana keduanya mengasihiku sewaktu kecil dahulu. Amin. Taufiq wa hidayah. Wassalam. Sekian dari tazkirah saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh tak semua? Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri Adam dan hari ini saya akan menyampaikan tazkirah tentang berbakti kepada ibu bapa. Kelebihan berbakti kepada ibu bapa. Anak wajib memuliakan ibu bapa mereka kerana Allah SWT meletakkan derajat kedua ibu bapa sangat istimewa dalam kehidupan seorang anak. Ibu bapa merupakan insan yang telah menjaga dan membesarkan anak-anak dengan berbagai keringan dan mengeluh kebanyakan lelah. Bagi seorang ibu yang berkorban dan sakit saat melahirkan seorang anak dan jasa seorang ayah juga dia banyak lelah menjaga dan menjaga keluarga. Seperti seorang anak, agar kita tidak mampu melihat segala jasa mereka, seterusnya menghargai kepada mereka, sedangkan bahawa anak yang merawat, memiliki berbakti dan menjaga ibu bapa akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Anak yang memiliki ibu bapanya akan mendapat ganjaran pahala. Ia bersamaan pahala kerja di jalan Allah SWT kerana pengorbanan menjaga dan merawat ibu bapa dengan baik. Juga adalah sangat dituntut dalam Islam. Memuliakan ibu bapa juga adalah satu ibadah, iaitu tidak sempurna amal ibadah seorang anak jika beliau mengabaikan kebajikan ibu bapa. Kali itu, jagalah ibu bapa dan anggaplah itu sebagai ibadah yang menyenangkan kita kerana bila kita ikhlas, segala yang mudah kita lakukan tanpa berasa dia selalu berkorban. Selain itu, anak-anak yang memuliakan kedua ibu bapanya juga dianugerahkan nikmat pemikiran dalam kehidupan. Merawat ibu bapa akan menjadikan kehidupannya lebih mudah oleh Allah SWT dalam segala hal, termasuklah dari segi
bekerja, perjalanan kehidupan, pergaulan sama manusia dan suasana kehidupan. Anak-anak juga turut mengurangkan kuncinya dari segi berbagai cabang sama ada wang, makanan, ketenangan hati dan sebagainya. Ganjaran Allah SWT kepada bagi hamba yang baik dan sentiasa bersyukur dalam merawat ibu bapa yang membesarkannya sebagai bakti walaupun tidak mampu membalas jasa kedua orang tua yang melahirkan dan membesarkan tanpa penat dan lelah. Seterusnya, bagi setiap anak yang menjaga ibu bapanya dapat merawat hati yang resah dan suka-cita. Sebagai seorang manusia, kita tidak lari dari segala permasalahan hidup dan juga menghadapi tekanan hidup kerana beban-beban yang ditanggung dalam kehidupan. Apabila seorang anak merawat ibu bapanya dengan reda dan tulus, pasti segala permasalahan, kekesalan dan tekanan hidup dapat diselesaikan dengan mudah, sama ada daripada masyarakat atau diberikan oleh kita dan dimudahkan oleh Allah SWT. Sejak anak menjaga ibu bapanya, dan pasti mendapat keredaan Allah. Dan Allah SWT boleh dimiliki dengan melakukan segala permintaan dan menjaga segala larangannya. Menjaga kedua orang tua kita dengan baik adalah perintah yang kita dalam agama. Jangan kita mengabaikan tindakan terhadap kedua orang tua kita kerana itu merupakan larangannya yang pasti mendapat balasan dalam kita tidak memohon keampunan. Seterusnya, sejak anak-anak yang merawat ibu bapa dapat mendapat balasan juga kerana anak-anak yang dari ibu bapa dengan baik mereka dapat diberkati oleh Allah Taala dan dijanjikan syurga. Ibu bapa juga mendoakan kebaikan untuk anak-anak supaya ditempatkan dalam jalan orang yang beriman, iaitu di syurga. Allah SWT mendengar setiap doa hamba-Nya. Akhir sekali, berbakti kepada ibu bapa juga bukan sahaja terhad jika mereka masih hidup, malah walaupun sudah meninggal dunia. Kita masih boleh berbakti kepada kedua ibu bapa. Kita antaranya mohon doa kepada Allah SWT semoga diampunkan dosa-dosa mereka, menempatkan mereka dengan syurga dan jauhkan dari api neraka. Bersedekah atau berwakaf atas nama kedua ibu bapa untuk pahala yang berkekalan menyelesaikan hutang kedua ibu bapa dan menjaga silaturahmi bersama orang-orang yang mengenali ibu bapa kita. Di sini saja kita bukti bahawa Allah Taala akan memuliakan ibu bapa dan terdapat berbagai cara dan doa untuk anak-anak berbakti kepada ibu bapa mereka. Memuliakan ibu bapa adalah satu amalan yang amat dikasihi oleh Allah Taala. Itu sahaja dari saya dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Kristina. Tazkirah yang saya akan sampaikan adalah kebaikan berbagi kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapa adalah suatu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap insan. Amalan berbuat baik kepada ibu bapa juga dituntut dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahawa berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah berada pada tempat yang kedua dalam senarai amal soleh. Pertama, kita beriman kepada Allah. Kalau yang kedua kita beriman kita menunjukkan kasih sayang kita kepada Allah dan kedua kepada ibu bapa. Selepas beriman kepada Allah SWT, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran melalui surah Al-Isra ayat 23 bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah dan supaya berbuat kebaikan kepada ibu bapa. Ibu bapa juga adalah bentuk taat dengan kedudukan yang amat tinggi dalam Islam. Ibu bapa juga banyak berkorban dengan kita, seperti ibu bapa kita kesemuanya dalam usaha mendidik kita supaya kita jadi pandai dan jadi orang punya jaya. Yang kedua, ibu bapa sanggup memenuhi pelbagai pencaroban demi kesejahteraan anak-anak mereka. Kebaikan berbagi kepada riwayah pertama menolong ibu bapa. Ibu bapa kita meminta bantuan. Yang kedua, memberi nafkah kepada mereka. Supaya macam kalau kita nak kerja, kita ada gaji, kita bagilah kita dah setengah kita dan setengah untuk ibu bapa kita. Lepas tu menelefon mereka setiap hari. Kita telefon lah diorang setiap hari, tanya khabar diorang, semua diorang sihat ke tidak. Dan
sebagainya. Okey. Kelakuan yang kita tidak boleh buat kepada ibu bapa, sebab kalau kelakuan yang tidak boleh buat kepada ibu bapa tidak boleh, kita tidak boleh diingkari. Yang kedua, kita tidak boleh tinggi suara. Kalau kita tinggi suara kepada ibu bapa, kita akan rasa bersalah sebab kita membuatkan mereka rasa kecil hati dan ini kira anak neraka. Setelah Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra juga ayat 23 bermaksud, dan kalau salah seorang antara kedua atau keduanya ibu bapa adalah dekat dengan engkau sampai umur yang sangat tua, jagalah mereka mengatakan pada dengan perkataan. Kesimpulannya, kita perlulah menghormati ibu bapa kita dan dengar cakap mereka apabila mereka minta kita buat sesuatu dan tidak meminta saudara terhadap mereka. Kita perlulah kita perlu dengar cakap diorang dan kita perlu, kalau diorang minta pertolongan, kita cepat-cepat tolong supaya mereka tak rasa kecil hati lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan kuik tazkirah ataupun tazkirah ringkas yang bertajuk amalan yang dibawa selepas mati. Sebelum saya menggunakan tazkirah ni, mari kita baca basmalah dan baca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Ada ibadah yang kita boleh bawa ketika kita mati, seperti di hadis yang disabda oleh Rasulullah SAW. Hadisnya berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza mata isnanu qata'a anku amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, amalan yang dituntut ataupun diajarkan kepada orang lain, dan yang ketiga ialah doa anak-anak yang soleh. Setiap hari kita akan mendengar berita ramai orang kembali ke rahmatullah. Kita pula tidak tahu bila ajal kita akan datang. Mungkin esok hari ini atau dalam masa yang terdekat. Kematian hakikatnya adalah rumah kehidupan dan rahsia Allah SWT yang tiada siapa mengetahuinya. Sebab kematian itu pula berbeza-beza. Tiada siapa mengetahui apakah cara mereka meninggalkan dunia. Bagaimanapun, mengingati kematian bukanlah melemahkan semangat untuk hidup, bukan menjadikan kita berusaha menjalani kehidupan sebagai Muslim yang lebih baik. Setiap Muslim disarankan sentiasa berdoa mendapatkan kesudahan yang baik dalam kehidupan. Jika kita meninggal dunia, akan ada amalan yang tidak terputus. Okey. Mempunyai 3 amalan. Yang pertama ialah amalan sedekah jariah. Sedekah jariah itu semuanya mendorong ke arah kebaikan, seperti membina masjid dan membina pusat pondok untuk anak-anak belajar Al-Quran. Kerana itu, jika tempat itu berterusan, pahalanya akan menerus. Jika setiap orang beribadah di situ, disitulah orang kita akan dapat pahala terus menerus selagi tempat itu masih ada dan kukuh. Jadi kita perlulah bersedekah jariah jika kita ada masa, jika kita bila dah kita bersikap dewasa, jika kita ada gaji, gunalah sedikit walaupun 50 RM10 untuk sedekah demi orang-orang yang memerlukan bantuan dan tempat pengajian. Perlulah kita berikan supaya kita mendapatkan bekalan ilmu, bekalan pahala jika kita di dalam kubur ataupun alam barzakh. Yang kedua ialah ilmu yang dipraktikkan ataupun diajarkan. Kerana jika orang itu menggunakan, contohlah kita mengajar mereka
ilmu macam guru-guru mengajarkan matematik. Jika dia mengajarkan matematik dan diguna untuk kebaikan, kita boleh berikan dia manfaat pada orang tu dan bahan kita akan meneruskan jika orang itu gunakan untuk kebaikan. Sepertinya membuat projek baru untuk membina ke membuat hasilan baru yang kita jumpa. Dan selain itu kita boleh juga untuk orang mengajar agama bagi kita dekat dengan Tuhan, ataupun kita mengajar orang tu baca Al-Quran supaya orang tu boleh baca terus dan menerus dan kita dapat pahala kerana kita mengajar dia. Jadi kita perlulah banyak keadaan. Janganlah kita sekali pun sombong dengan ilmu yang kita ada, kerana ilmu itu membolehkan keberkatan kepada orang lain dan kita sendiri, kerana dia menjadi simpanan pahala untuk kita. Yang ketiga ialah doa anak-anak yang soleh. Seperti yang lain memberitahu yang orang memberi tazkirah kepada anak-anak yang soleh, kita perlulah mendorongkan anak-anak kita kepada benda yang soleh, kerana dengan kita mendorongkan dia kepada perkara yang keberkatan, jika mereka doa, mereka solat, mereka akan memberikan kita pahala berterusan-terusan. Contoh, jika anak kita menghafal 30 juzuk Al-Quran, mereka boleh membawa kita ke syurga. Sebab itulah ganjarannya jika orang menghafalkan Al-Quran. Jadi kita perlulah didik anak-anak kita, jaga anak kita, dan please lah, tolonglah kita jaga anak kita punya pandangan daripada telefon bimbit dan cara-cara lain. Seperti ayat Al-Quran, kullun za'iqatul maut, dari surah Al-Imran ayat ke-185, setiap manusia atau roh akan menerima kematian. Jadi kita perlulah ingat kepada Tuhan. Jangan sekali kita membuat dosa. Jika kita berbuat dosa, ampunlah, selagi pintu taubat masih terbuka. Jadi kita doakanlah kita bagi Allahumma ahlina bil iman, Allahumma asyurna bina wa anna jannah iman. Bisa beriman. Maksudnya kita hiduplah dengan iman, kita matilah dengan iman, dan masukkanlah syurga kita dengan iman kita. Jadi saya akan tutupkan saya punya tazkirah dengan doa penutup, iaitu wassallallahu ala khairin khalaqa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar sekalian? Semuanya baik? Okey. Jadi sebelum saya mulakan tazkirah saya ni, jadi saya rasa mungkin ramai pun telah tahu tentang tajuk yang mungkin saya akan terangkan. Jadi selepas kita meninggal dunia, kita pun akan dalam kubur, right? Kita akan duduk dalam kubur, dan situ juga tempat kita tempat terakhir kita, sumber di situ. Jadi ada beberapa amalan yang boleh dibawa, yang masih berterusan semasa kita telah meninggal dunia. Jadi ada berapa amalan itu sebenarnya? Siapa tahu? Ada 3. Okey. Dalam hadis berkata Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, iza matal insan an qata'ahu anhu amaluhu ila min salasa. Maksudnya selepas seseorang itu ataupun insan itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3, iaitu ila min sedekahil jariah. Maksudnya yang pertama ialah sedekah jariah. Sedekah jariah ni macam mana sebenarnya? Okay, sebenarnya macam contohnya saya sedekah nasi kepada orang yang tak mampu nak makan. Itu sebenarnya bukan sedekah jariah, tapi itu adalah sedekah juga, tapi ini bukan sedekah jariah. Sedekah jariah ni adalah sedekah yang berterusan. Jarah maksudnya berterusan. Jadi sedekah jariah ni contohnya seseorang itu dia mengeluarkan harta mereka untuk membina masjid. Contohnya mereka nak bina masjid. Jadi apabila masjid itu telah siap, telah bersiap dibina, maka orang pun akan pergi ke masjid itu untuk beribadah. Jadi apabila seseorang itu telah meninggal dunia, jadi bila contohnya ada 1 juta orang datang ke masjid itu, maka pahala dia yang sedekah tu pun akan sampai kat dia, sampai bila-bila.
sampai masjid itu digunakan sampai bila-bila masjid. Itu adalah sedekah jariah. Jadi yang kedua dia kata au ilmi yatafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkannya. Jadi ada dua ilmu yang boleh dimanfaatkan. Yang pertama semestinya ilmu akhirat, iaitu ilmu agama. Tak kisahlah ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu sirah ke apa kan. Contohnya apabila seorang ustaz tu dia mengajar dalam masjid tu, dia mengajar 10,000 orang. Contohnya 10,000 orang itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi apabila surah Al-Fatihah tu telah dimanfaatkan oleh seorang yang guna itu tu, contohnya untuk solat, kan dalam solat kan ada surah Al-Fatihah kan. Jadi solat, mengaji, dia mengajar orang membaca surah Al-Fatihah. Jadi apabila seorang itu telah meninggal dunia, seorang ustaz tu yang meninggal dunia yang mengajar 10,000 orang tu, maka apabila 10,000 orang tu menggunakan ilmu surah Al-Fatihah tu, maka pahala tu akan sampai juga pada si mati, seorang ustaz yang telah meninggal dunia tu juga. Jadi itu ilmu di akhirat, ilmu agama lah. Tapi ilmu agama ni ada banyak juga. Jadi yang kedua ilmu di dunia. Ilmu di dunia ni tak semua juga yang boleh kita manfaatkan. Contohnya ilmu yang tak baik, contohnya isap rokok lah kan, menculik, merompak, semua tu kan, segala perkara ilmu yang tak baik. Jadi itu bukan datangkan pahala kepada si mati tu, itu mendatangkan dosa pada si mati tu. Jadi apa ilmu yang boleh dimanfaatkan di dunia ni? Contohnya ilmu sains, ilmu matematik, ilmu apa lagi, bahasa Melayu ke apa, segala bahasa, supaya dengan ada juga manfaat dia. Contohnya macam ilmu sains. Ilmu sains ni selalunya digunakan oleh doktor untuk merawat orang yang sakit. Jadi pahala doktor ni sebenarnya besar. Jadi apabila kita mengajar ilmu tentang kedoktoran, jadi bila ilmu tu telah digunakan oleh orang yang diajari, maka diselamatkan nyawa orang-orang yang dalam bahaya, maka pahala yang diajar tu juga akan sampai kepada seorang yang mati tu, ataupun pengajar yang telah meninggal dunia tu juga. Okey. Jadi yang ketiga ialah awaladin solihin yad'u lahu. Maksudnya anak-anak yang soleh mendoakan kedua ibu bapanya. Jadi lepas saja kita telah besar, kita telah dewasa, kita pun akan kahwin juga kan, dan kita akan digunakan cahaya mata ataupun anak. Jadi bila kita digunakan cahaya mata, kita mendidik anak-anak kita dengan benda yang baik, dengan benda yang elok, tak mendatangkan dosa, maka bila anak-anak itu mendoakan kita, maka doa tu akan sampai juga ke situ, kepada ibu bapanya yang telah meninggal dunia tu. Contohnya kalau didoakan pukul 1:30, maka bila ibu bapa dia telah meninggal dunia, didoakan kepada ibu bapanya yang telah meninggal dunia pada pukul 1:30, maka doanya 1:30 tu juga Allah akan bagi, Allah akan sampaikan kepada ibu bapa dia. Allah dia tak tangguh lah. Contoh macam dia macam kita manusia kan, kita ada masa dia kan. Kita kalau nak buat kerja mesti kita hantar esok, dia ada masa dia hantar hari ni ke pukul berapa. Tapi kalau macam doa ni, Allah, kalau kita doakan ibu bapa kita, kalau kita doakan seseorang itu pada masa tu jugalah doa tu akan sampai juga dekat si mati tu, seorang itu, apa ibu bapa kita lah. Jadi apa yang nak ditekankan ni, janganlah kita sombong sangat nak buat sombong ataupun berasa berat sangat nak buat amalan ni, sebab setiap amalan, setiap perkara yang kita lakukan ada faedah dia, ada juga apa, ada yang Allah akan balas jugalah. Maksudnya dia ada yang Allah bagi pada. Contohnya kalau kita buat solat, kita puasa, maka ada juga ganjaran dia yang Allah bagi. Jadi janganlah kita ni sombong, sebab dalam surah Al-Maidah pernah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yataqallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan seorang yang bertakwa. Jadi apa-apa amalan kita akan dihitung juga. Maksudnya adalah ganjaran dia walaupun sedikit. Contohnya macam kita solat kan, kita iktidal tu kita sambil cakap lepas Rabbana lakal hamdu, kita cakap hamdan katsiran tayyiban kafi, itu
apabila malaikat tulis, malaikat tak penat tau, tapi Allah kata, Nabi kata kita telah pun memenatkan 70 tak silap 70 malaikat untuk catat pahala kita. Tak silapnya ada 70 lah. Tapi ada malaikat yang catat pahala kita sampai jadikan dia penat. Tapi sebenarnya malaikat ni tak penat. Tapi cuba bayangkan suatu amalan yang kita buat tu, ibadah tu, betapa besar juga ganjaran dia. Jadi kita janganlah rasa nak berat ataupun sombong sangat nak buat ibadah. Okay? Jadi itu saja pesanan daripada saya ataupun perkara yang mahu disampaikan. Jadi saya minta maaf jika ada melakukan kesilapan. Kalau saya ada kesilapan, tolong tegur. Tak semua manusia dia perfect, tak semua manusia sempurna. Okay? Segala kelemahan datang daripada saya, segala kelebihan ataupun kebaikan datangnya daripada Allah. Subhanallah ya bika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bagi tazkirah yang bertajuk Keistimewaan Hari Jumaat. Okay, baik, sebelum saya start, saya pasti kalau saya tanya semua orang kat sini, apa menjadi kegemaran diorang antara Isnin dan Jumaat, mesti solat Jumaat kan? Sebab solat Jumaat tu hari dah sekolah dan esok cuti. Tapi Jumaat ni ada banyak lebihan dia daripada hari dah sekolah je. Jadi saya akan kongsikan 3 antara yang banyak hari. Okay, yang pertama adalah hari Jumaat adalah hari mustajab doa. So pada hari Jumaat akan ada satu waktu yang apabila kita berdoa, doa kita akan termakbul. Tapi waktu itu dirasakan. Kenapa? Sebab kalau waktu itu dikata, kita tahu kita akan take granted waktu itu. So, contoh waktu itu waktu tengah hari je. So kita ada doa waktu tengah hari je. Petang pagi tak doa. Jadi so itu dia rasakan. So kita akan teruskan doa daripada bermula Jumaat sampai akhir Jumaat. Tapi ada pendapat dikatakan 2 waktu terbaik untuk doa. Yang pertama adalah suatu imam duduk di atas mimbar sehingga solat selesai Jumaat, dan pada akhir waktu asar. Satu hadis yang berkaitan dengan poin ini adalah Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud pada hari itu terdapat suatu masa di mana seorang hamba mukmin apabila meminta kepada Allah SWT suatu kebaikan, melainkan Allah SWT memakbulkan doanya, atau ia meminta Allah SWT melindunginya daripada suatu kejahatan, melainkan Allah melindunginya daripada kejahatan. Hadis riwayat Tirmizi. Okay. Yang kedua pula adalah hari Jumaat adalah hari penghapus dosa. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud solat 5 waktu sehari semalam dari Jumaat hingga Jumaat merupakan penembus-penembus dosa. Ketika itu selama mana tidak dilakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. So apa boleh kata dari hadis ni adalah pada Jumaat itu dosa-dosa kita akan dihapuskan. Dan bukan Jumaat itu je, tapi sekali dengan Jumaat lepas. Baiklah, jadi untuk keistimewaan yang terakhir, iaitu yang 3, pada hari Jumaat itu hari pada malaikat turun ke bumi. Saya rasa ramai tak tahu, tapi saya cerita. So pada hari Jumaat ni, para malaikat akan turun ke bumi dengan bawa satu kertas emas dan perak, dan bertunggu di depan pintu masjid untuk catat nama-nama orang yang masuk ke masjid dan menunaikan solat Jumaat. Dan mereka akan tunggu sampai selesai solat Jumaat itu, dan lepas selesai mereka kembali ke Arash dan akan menyembahkan nama tersebut kepada Allah dan akan berkata, wahai Tuhan kami telah mencatat nama mereka yang masuk masjid dan menunaikan solat Jumaat. Dan Allah SWT berfirman yang bermaksud, wahai malaikatku, demi kemuliaan dan kebesaranku, sungguhnya aku telah mengampunkan mereka, tidak berdosa sedikit pun. Jadi saya berkata ni, solat Jumaat ni ada banyak lagi kelebihan dia daripada kita sangka. So saya harap poin ni bolehlah bagi dia motivation untuk balik, untuk lagi istiqamah untuk solat Jumaat macam tu. Dan mungkin kita banyak pun mungkin bolehlah, kalau ada peluang kita pun try solat Jumaat juga. So kita pun boleh rasa apa banding-banding rasa, dan kita pun dapat pahala juga. Jadi kesimpulan daripada saya pun tazkirah adalah
Hari Jumaat ni ada banyak kelebihan dan keistimewaan dia sendiri dan bukan hari sekolah je. So, jadi sebab itu ia dipanggil penghulu segala hari. Dan sebenarnya ada banyak lagi tapi saya kongsi 3 je. So itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Saya akhiri saya pun tazkirah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan memberikan tazkirah ringkas tentang keistimewaan hari Jumaat. Jadi hari Jumaat adalah hari yang Allah hadiahkan kepada umat Islam seperti kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hari yang sangat istimewa sehinggalah digelar penghulu segala hari. Kelebihan hari Jumaat dapat kita semua fahami melalui hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya hari Jumaat adalah penghulu segala hari yang paling agung di sisi Allah. Ia lebih besar di sisi Allah dari hari raya Aidiladha dan Aidilfitri. Padanya ada 5 perkara, iaitu hari Allah menjadikan Nabi Adam, hari Allah menurunkan Adam ke bumi, padanya Allah mematikan Adam, dan padanya juga ada satu saat apabila seorang itu tidak memohon sesuatu melainkan Allah memberikannya selagi dia tidak memohon sesuatu yang haram, dan padanya hari Jumaat berlakulah hari kiamat. Riwayat Ibnu Majah. Pada hari Jumaat juga Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat tinggi atau tidak untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama, iaitu berjemaah. Bertebaran. Dalam ayat memberi maksud seseorang itu perlu berusaha sedaya upaya untuk mencari rezeki dengan cara yang bersistem dan teratur. Bertebaran di muka bumi mempunyai 2 maksud. Pertama, mencari rezeki dan kurniaan Allah. Firman Allah bermaksud, dan yang lainnya orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki daripada limpah kurnia Allah. Surah Al-Muzammil ayat 2. Kedua, memberi maksud bermusafir mencari iktibar dan pengajaran tanda kebesaran Allah di alam maya ini. Firman Allah yang bermaksud, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya, kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang bersesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Ankabut ayat 22. Mengikut hadis Nabi, Yaumul Jum'ati Nata aswata sa'atan la yujadu fiha abdun muslimun yas'alu syai'an illa atahu iyan faltamsuha akhirah sa'atin ba'dan asir. Hari Jumaat bermaksud hari Jumaat itu 12 jam. Tidak ada seorang Muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahawa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Sebagian ulama mengatakan juga menyebutkan bahawa hikmah dari tersemarnya waktu ini adalah motivasi para hamba agar bersungguh-sungguh dalam memohon, memperbanyakkan doa-doa
dan mengisi seluruh waktu dengan beribadah seraya mengharapkan pertemuannya dengan waktu yang penuh barakah itu. So, jadi itu sahaja daripada saya. Sekiranya saya ada salah, minta maaf. Dan wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita. Dan dulu kelas kèm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah saya pada hari ini adalah amalan dibawa selepas mati. Sebelum saya bertazkirah, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Faris Muhammad bin Muhammad Rizal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang manusia mati, putuslah amalan kecuali 3 perkara, iaitu amalan sedekah jariah. Jadi, ibu memberi pada yang faedah, dan satu lagi lah doa anak soleh bagi ibu apa. Yang pertama ialah sedekah jariah. Saya pasti semua sudah tahu sedekah jariah, tapi saya ingin ingat kembali, iaitu sedekah jariah ialah sedekah yang kita bersedekah akan pahalanya akan berterusan hinggalah kita mati pun, sekalipun kita mati. Akhirnya kita bersedekah masjid untuk membina masjid, membina rumah anak yatim, pondok-pondok, pusat hafiz. Yang itu pun digunakan oleh ramai orang. Paling itu pula akan lanjut hinggalah kita mati. Yang kedua ialah ilmu yang guna atau memanfaat pada orang lain. Maksudnya lah, contoh kita punya ilmu yang banyak, kita share pada kawan-kawan ataupun adik-adik untuk digunakan pada akan datang. So padanya akan berterusan, maka ilmu itu digunakan di perkara yang berfaedah. Yang ketiga ialah anak yang soleh untuk berdoa pada ibu bapanya. Itu yang kita tahu. Anak-anak ibu bapa yang mengajar anak-anaknya untuk jadi orang yang berguna, anak-anaknya akan berbalas nanti bagi ibu bapanya yang berhati. So, doa anak kepada kedua ibu bapanya, kepada anak itu soleh atau kepadanya adalah baik dan berguna. Jadi walaupun ibu bapanya sudah meninggal dunia, anak-anak boleh berdoa kepada ibu bapanya yang sudah meninggal dunia untuk masuk ke dalam masuk ke dalam syurga. Baiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tentang kelebihan anak-anak yang soleh dalam hadisnya, supaya ibu bapa mendidik anak-anak masing-masing dengan sebaik-baiknya hingga anak itu menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To my teachers, brothers and sisters. For the topic I am explaining today is, for the quick tazkirah I am explaining today is about practices brought after death. As you know, in Surah Ali Imran, ayat 185, كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Translation: every soul will taste death, and then unto us you shall be returned. Every living being will taste death, and we will meet Allah subhanahu wa ta'ala in the future. So, when we die, we cannot return into it anymore. And
And all the practices that all the stuff in the world that we've done will not be brought back into the afterlife, except for practices that we've done in earth, that is good deeds. For example, and our Prophet Muhammad, peace be upon him, tell us to prepare for death. The best way to prepare for death is, of course, do good deeds, such as deed, and also seek forgiveness. Of course, always seek forgiveness. For example, it's like charity. You give charity to, like, donation, like maybe like a $1 donation, like, or maybe like give donation to for people to build mosque, and also raising a good child. I'll explain it in other points. In a hadith narrated by Prophet Muhammad, peace be upon him, there are 7 things, a reward of which will continue for a slave after his pass away in his grave. In other quick tazkirahs, they explained it 3, but I will give you 7 in other hadiths, of course. The first one is knowledge that he taught someone. For the knowledge that they teach that person will teach the knowledge to another person, and that person will teach that knowledge to another person, and that train will go on until they, and when the train continues, he will get full rewards. And if the train continues, when the person keeps giving knowledge to another person, his rewards will go on forever and ever until they stop giving the teachings. The scary part is, if he taught nonsense or bad deeds, the sins will also continue as a train. Like, as an example, like teaching like swear words, or maybe teaching like false information, or maybe just bad teachings in general. Second is flowing river. You can, for example, flowing river. You dug a river, and the river will flow. As long as that river flows, people will take benefit out of that river and do stuff such as clean your clothes, maybe drink from it. As long as that benefits continue on, that person who dug the river will get rewards until the end of time. As long as that river flows, of course. If the river stops, his rewards will stop. Number 3, a person who sinks a well. As long as the well lasts, as long as the well is being used, you will get rewards. Unfortunately, the well doesn't last that long, such as because for a year or two, the well will dry up. Will eventually dry up, and people will not take benefits. So, instead of making a well, why not make a borehole? A borehole, because borehole lasts longer, like maybe a few hundred years, right? And most people would clearly pick the cheapest option, such as giving $1 to charity. That is the cheapest option. But don't always pick the cheapest option. You can pick to make a borehole. Borehole is not that cheap, of course. It's very expensive, but because it's expensive, in the afterlife you will get many rewards compared to building a well. Number 4, someone who plants a tree. As long as the people benefit that tree, because trees can give many benefits, such as the tree can grow fruits, and people can use the wood for other furniture. Or the tree can also give people oxygen. Oxygen is in need for human life, and we will stay alive because of that oxygen. So if you plant a tree and that tree gives oxygen, you will get rewards, like endless rewards, until that tree dies, of course. Number 5, someone who builds a masjid. When people pray in the masjid, that person will get rewards, and someone that built the masjid
will also get that reward because they were the one who built that masjid. So people that were praying or maybe doing good deeds, reading Quran and doing zikr, they will get rewards from that person who did good deeds in that masjid. So it's very beneficial. So, number 6, someone who cleaved a mushaf. A mushaf is nowadays called a Quran, writing of Quran. Yeah. But it used in the past. It used to write on skins, like parchments or wood. Yeah, and nowadays, for modern technology, mushaf, it's printed Quran, and whoever who prints the Quran, or maybe designed the Quran, maybe, and when someone buys that Quran, they will read that Quran, and for the people who printed the Quran will get the benefits. Number 7, someone who leaves a child who will make dua for them after they die. If you raise a good child, and that child will grow up and make dua for you, make forgiveness for you, when you die, you will get continuous rewards because of that child. So, recommended to get a child. And you must do these practices so you will not regret in the afterlife. You will get very continuous rewards. And if you don't do it, you will really regret it in the future. And that is all from my quick tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita 5 hingga 10 minit. Baik. 6 minit tadi. Boleh. Ya, 6 minit. Boleh. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kongsi ilmu yang tajuk amalan yang dibawa selepas mati. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang mati, itulah amalan kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ingin memberi kepada yang faedah orang lain atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Terutama hadis riwayat yang di atas jelas memberitahu tentang hanya 3 perkara yang akan dibawa selepas mati. Sesuatu yang dibutuhkan di dunia ini hanyalah sementara sahaja. Begitulah janji Allah bahawa semua yang mati itu akan merasakan mati dan kematian sifat yang kekal selamanya. Kehidupan selepas mati itu ditentukan oleh perkara amal apa yang mereka lakukan di dunia. Jika baik amalnya, maka baiklah keadaan ini. Jika buruk amalnya, maka sebaliknya berlaku pada pengaruh. Jadi sebelum kematian, setiap bagi Allah yang beriman itu perlu membuat kesediaan untuk menghadapi kehidupan selepas mati. Jadi apakah perkara yang boleh membantu kita menghadapi alam akhirat? Pertama, sedekah jariah. Terdapat banyak hikmah di sebalik perbuatan bersedekah. Ia bukan sahaja dapat membantu anda di alam selepas mati. Sedekah juga membantu anda menjalani kehidupan yang lebih berkait, senang dan teratur. Dengan bersedekah juga boleh menjadi asbab terhapusnya dosa semua atas izin Allah. Jadi bersedekahlah untuk mendapat kehidupan untuk mendapat keberkatan hidup dunia dan akhirat. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat
anak-anak yang soleh. Ibu bapa seharusnya